Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan subscriber semua. Di video kali ini aku akan berkongsi pengalaman misteri yang berlaku sewaktu perjalanan pulang dari salah satu trip camping aku yang lepas. Kita akan mula selepas intro. Bagi yang pertama kali menonton channel ini, selamat datang aku ucapkan. Sedikit penafian, channel ini bukanlah channel cerita seram. Cuma kali ini aku akan berkongsi sedikit cerita lah. Kepada subscribers yang dah lama follow channel FOC, jangan risau. FOC akan masih menjadi platform perkongsian aktiviti luar ruangan tim aku. InsyaAllah kita akan sambung selepas PKP nanti. Okey, baik. Sebab aku buat video ni adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan korang di kolom komentar di video-video yang lepas. Yang banyak bertanyakan tentang pengalaman misteri atau seram yang pernah aku alami sewaktu camping, terutamanya sewaktu camping solo ataupun bersendirian. Kalau korang dah lama follow channel FOC ni, mesti korang perasan yang tim aku ni akan pergi camping di lokasi yang orang tak ramai pergi ataupun jarang pergi. Jadi di setiap trip camping tu memang takkan ada orang lain di lokasi kecuali kami lah. Jadi kalau sorang lah, berdua lah, macam tu lah. Sama ada di dalam hutan atau di tepi air terjun, di tepi sungai, di pantai ataupun di tepi laut. Jadi adakah tempat-tempat yang tak ada orang datang ni misteri? Walaupun tempat yang kami pergi ni tempat jin bertendang lah orang cakap. Tapi secara jujurnya, aku bagi tahu di trip-trip kami yang lepas, tak kira sama ada solo ataupun dengan tim aku, setakat hari ini aku dan tim memang tak ada pengalaman diganggu ke ataupun penampakan. Bukan nak cakap besar lah, tapi itulah realiti sebenarnya. Dan aku bersyukur aku ni bukan jenis orang yang boleh nampak ataupun ada sixth sense ke, atau boleh berkomunikasi dengan benda mistik ataupun benda gaib. Kalaulah aku ada kebolehan tu kan, korang rasa aku berani ke nak camping sorang-sorang dalam hutan tu? Okey, berbalik kepada pengalaman yang aku nak cerita ni. Macam aku cakap tadi, ini adalah pengalaman sewaktu perjalanan pulang daripada camping. Bukan di lokasi camping Kat lokasi camping aman semua setakat inilah, alhamdulillah. Okey, peristiwa ni berlaku dalam 3-4 bulan yang lepas. Aku buat trip solo motor camping. Aku camping dekat tepi sungai di pedalaman kampung di sekitar kawasan Kuala Kangsar, Perak. Nak sampai ke lokasi camping ni, kena ride melalui jalan kampung, melepasi penempatan orang kampung, sampai ke kebun sawit, ke kebun getah orang kampung, masuk lagi sampai sehingga jumpa jalan mati. Sampai jalan mati akan jumpa sungai. So sungai ni adalah sempadan di antara kebun orang kampung, sungai. Depan tu dah masuk sempadan hutan tebal. Kalau korang nak tengok video camping tu, nanti aku akan letak link dia dekat atas ataupun dekat deskripsi dekat bawah nanti. Dipendekkan cerita, aku camping ni pada musim hujan, hujung tahun lah lebih kurang macam tu. Jadi nasib tak baik, kemah yang aku dah dirikan ni dilanda hujan lebat dan ribut sebanyak 2 kali. Pertama pada waktu petang dan kedua pada waktu senja. So kita tunggu sekejap. Habis api aku. Selepas hujan ribut yang kedua ni, dia punya kesan terhadap planning camping aku tu agak besar. Dan aku menghadapi masalah untuk meneruskan plan camping tersebut. Masalah yang pertama adalah kemah aku masuk air. Ni kita cabut. So, air masuk. Barang-barang aku termasuk baju habis semua basah. Dalam beg ni.
Yang kedua, kayu api yang aku dah kumpulkan untuk masak pada malam tu pun habis basah juga. Ini mati lah. Cepat nak Jadi masalah aku pada waktu itu adalah tempat tidur, pakaian dan makanan. Setelah aku fikirkan dan mengambil kira beberapa faktor, jadi aku mengambil keputusan untuk batalkan camping tersebut dan aku decide untuk balik lah. Aku pun mula berkemas, lipat aku punya kemah dan masukkan semua barang-barang aku ke dalam saddlebag motor aku. Masa tu dah gelap lah, dah dalam pukul 8 macam tu, dengan keadaan cuaca yang buruk dan hujan masih renyai-renyai. Okay, satu benda aku nak mention. Dalam video camping tu aku ada bagi tahu yang malam tu aku nak buat steak daging. Jadi hari tu aku ada bawa daging mentah ke lokasi camping lah. Benda ni memang aku biasa buat lah di trip-trip camping yang lepas. Bawa ayam atau daging atau kambing untuk malam-malam bakar dekat campfire lah. Barulah camping kan nama dia. Selepas selesai berkemas, aku pun start motor dan mulai perjalanan keluar dari lokasi camping tersebut. Dari situ nak keluar ke jalan utama ambil masa lebih kurang 15 minit macam tu lah. Dipendekkan cerita, perjalanan keluar tu lancar dan tiada apa-apa masalah. Sampailah ke jalan utama. Jalan ni yang menghubungkan di antara Kuala Kangsar dengan Parit ataupun Bota. Orang-orang tempatan panggil jalan tu Jalan Senggang Parit. Aku sampai di jalan utama ni dalam pukul 9 malam. Time tu perut pun dah lapar. So aku decide untuk tak balik terus, tapi aku nak cari tempat makan dulu. Aku pun pergi ke RNR Sungai Perak arah utara. Kampung tu dia berdekatan dengan kawasan highway. Jadi ada jalan motor untuk orang kampung ataupun pekerja RNR ni untuk masuk ke kawasan tersebut lah. Aku pun masuklah ke kawasan RNR Sungai Perak ni untuk makan malam kat situ. Kamera yang aku letakkan dekat helmet aku matikan bila sampai dekat kawasan tu. Dan selepas tu aku terus simpanlah kamera aku. Selesai urusan makan, aku pun mula untuk bergerak balik lah. Rumah aku dekat daerah Manjung Perak. So aku kena lalu jalan Senggang Parit ni untuk menghala ke arah Manjung. Jam pada waktu tu lebih kurang pukul 10 malam dan cuaca masih lagi hujan renyai-renyai. Jarak tempuh untuk jalan Senggang Parit ni adalah sejauh lebih kurang 55 km yang akan melalui kawasan hutan dan juga kebun sawit. Inilah keadaan jalan Senggang Parit ni pada waktu siang dari Google Street. Akan juga melalui kawasan kampung yang rumahnya jarak di antara satu sama lain agak jauh. Kondisi jalan di sini boleh dikatakan agak baik sebab jalan baru. Cuma kawasan ni agak berbukit. Sepanjang jalan tu mungkin kena lalu 4 ke 5 bukit yang sederhana tinggi lah, tapi jarak dia agak panjang. Jalan tu ada kawasan yang ada lampu jalan, tapi kawasan hutan dan kebun tu memang agak gelap lah. Semasa aku melalui jalan tu dan mula mendaki bukit yang pertama, tengah-tengah bukit tu tiba-tiba motor aku jadi macam sebu, lost power. Keadaan dia tu macam motor nak habis minyak tau. Aku pulas-pulas pun dia tak pergi juga. Tak lama lepas tu motor aku mati dan aku pun berhentilah dekat tepi jalan. Aku pun pelik takkan habis minyak, padahal aku dah isi minyak dekat Petronas RNR tadi. Jadi aku confirm bukan masalah habis minyak, masalah lain. Geram jugalah aku dengan motor aku ni. Motor boleh tahan baru walaupun rupa macam motor tua. Aku pakai baru setahun lebih macam tu, tak pernah rosak tepi jalan, tak pernah semput.
Tapi kenapalah dia buat perangai malam-malam dekat tempat macam tu pula kan. Lepas tu aku cuba start balik motor aku. Aku pakai kickstarter, aku tendang sekali je, motor hidup balik. Lega babe. Mungkin adalah tu sedikit masalah teknikal tadi. Aku cuba berfikir positif. Dan selepas tu aku teruskan balik perjalanan. Tapi motor aku macam sebu babe. Macam tak ada power, berat. Tak sampai 10 minit, sekali lagi perkara yang sama terjadi lagi dekat bukit yang kedua. Kali ni motor aku mati, start hidup balik. Tapi motor aku ni bunyi macam motorbot tau. Kalau kereta tu macam kereta jalan 3 plug. Dia macam letup-letup macam tu lah bunyi dia. Aku try main-main minyak tapi still tak okey juga. Dia still macam tu juga. Dalam kepala aku masa tu dah terfikir nak call member aku. Member aku memang kampung dia ataupun rumah dia memang dekat kawasan RNR tu. Tapi aku fikir-fikir balik, member baru dapat baby. Aku nak ganggu tengah-tengah malam macam tak best lah kan. Nak call bini aku memang tak lah kan. Takkan aku nak suruh dia datang kat sana pula kan. Lastly aku decide untuk teruskan juga perjalanan. Dalam keadaan motor aku semput-semput, sebu dan melompat-lompat tu, dengan bawa barang camping aku yang boleh tahan berat dekat belakang. Hari pun masa tu masih hujan renyai-renyai lagi. Dan perjalanan balik aku masih jauh sebenarnya. Dan aku perlu menempuh beberapa bukit lagi sebelum tamat jalan Senggang Parit tu. Untuk jarak tempuh sepanjang 40 km berbaki tu, setiap 10-15 minit motor aku akan mati, berhenti, aku cool down, aku jalan balik dan begitulah seterusnya. Malam tu pula tak ada budak-budak motor lalu lalang ke, merempit ke kan. Bolehlah aku minta tolong towing ke kan. Mungkin sebab hujan, kereta pun boleh dikira dengan jari. Tak sampai 10 kereta yang aku ada selisih sepanjang melalui jalan tu. Dengan keadaan yang pasrah tu, akhirnya aku berjaya juga menempuh perjalanan sejauh 40 km dalam masa 1 jam setengah. Walaupun motor mendaki dengan keadaan yang semput-semput, dengan izin Allah kan. Selepas bukit yang terakhir dekat jalan tu, aku akan lalu satu kawasan pelupusan sampah. Aku sampai je kat tempat tu, bau memang busuk babe. Yalah, kawasan kumpul sampah kan. Tapi dekat situlah tempat terakhir motor aku semput-semput. Lepas je kawasan pelupusan sampah tu, motor aku ni seakan dapat balik kuasa dia. Jadi ringan. Aku pulas pun dia boleh memecut macam biasa lah. Aku pun apa lagi kan, aku pun pulas lah. Dalam hati aku dah lega lah. Sebab tak jauh daripada kawasan tu akan sampai satu simpang 3. Simpang 3 tu adalah akhir jalan Senggang Parit. Dan selepas kawasan tu dah banyak ada kedai makan dan rumah-rumah. Jadi aku meneruskan perjalanan berbaki lebih kurang 30 minit ke rumah aku dari kawasan tu. So perjalanan tu daripada akhir jalan Senggang ke rumah aku, motor aku okey, tak ada masalah sampai rumah. Jadi dalam hati dan fikiran aku memang rasa pelik lah. Apa yang sebenarnya terjadi dekat jalan Senggang Parit tadi? Kenapa motor aku boleh meragam macam tu? Dan selepas jalan tu dia boleh okey sendiri tanpa perlu aku repair apa-apa. Sampai di rumah macam biasalah, aku akan unloading semua barang-barang aku. Dan aku baru teringat, oh man, yang aku ada bawa daging mentah untuk aku nak buat steak malam tu. Ada dekat dalam aku punya saddle bag. So aku pun pergi check dan aku check daging tu dah macam berbau sikit lah, dah rosak. Mungkin sebab terlalu lama tanpa ais. Itu alasan logik dia lah. Walaupun daging tu sebelum aku gerak camping tengah hari tu, aku dah frozen kan bersama garam dan perapan, marinade. Dan aku balut dengan aluminium foil. Yang biasa camping bawa daging mesti tahu trik ni lah, untuk bagi daging atau ayam tahan lama. Aku cuba untuk mencari titik tengah di antara logik fikiran dengan petua ataupun pantang larang orang-orang tua ataupun orang kampung yang memang melarang untuk kita bawa benda berdarah seperti daging mentah
ke hutan, apatah lagi pada waktu malam, yang katanya akan membuat makhluk-makhluk gaib mengganggu ataupun ikut kita sepanjang perjalanan. Walaupun aku kurang ambil peduli ataupun ambil pot pasal benda-benda macam ni, tapi apa yang terjadi dekat aku pada malam tu memang boleh aku katakan pengalaman misteri yang tiada penjelasan logik bagi aku. By the way guys, sebulan selepas peristiwa tu, aku kembali ke lokasi camping yang sama, melalui jalan yang sama. Aku buat trip solo motor camping juga untuk menebus kegagalan trip aku yang lepas tu. Trip kedua ni alhamdulillah berjalan dengan lancar lah. Aku overnight satu malam dekat situ. Malam tu aku tak buat steak daging lah, tapi aku buat kambing grill. Okay, link untuk video ni nanti aku akan letak dekat atas kalau korang nak tengok. So itulah dia perkongsian kisah yang paling misteri yang pernah aku alami setakat ini. Maaflah kalau kurang misteri ataupun kurang seram bagi korang. Apa-apa pun aku berdoa lah di trip-trip di depannya nanti akan kekal aman tanpa sebarang gangguan. Bagi aku semuanya bergantung kepada niat dan tujuan kita. Aku percaya dan yakin kita akan lihat apa yang kita bayangkan. Kalau kita masuk ke hutan untuk mencari cabaran ataupun adventure, so itulah yang kita akan dapat. Sebaliknya kalau kita niat masuk ke hutan untuk mencari benda-benda paranormal ataupun mistik, itulah yang kita akan dapat. So semuanya bergantung pada tujuan kita. Akhir sekali, apa-apa pun berbaliklah kepada garis panduan agama kita. Janganlah kita terlalu takut kepada makhluk sesama ciptaan Tuhan, tapi takutlah kepada Sang Pencipta sahaja. Okey, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sehingga ke akhir video, dan jumpa korang lagi di video akan datang. Okey, ciao.